R. Jadi Madam akan buat highlight dekat sini lah. So dia tanya QPR. So sudutnya dekat P. So sudutnya dia nak tanya yang ini. Sudut yang itu. Kemudian kita belajar dah 2 malam, kita dah belajar kalau perhatikan nilai 5 di sini adalah nilai P kecil sama dengan 5 kerana itu adalah hasil cahaya mata daripada sudut P. Okey, kemudian dia bagi lagi nilai di sini kita boleh labelkan sebagai Q kecil sama dengan 7, R kecil sama dengan 4. So sisi semua kita ada tapi sudut langsung tiada dan dia suruh cari. Jadi kalau bilangan informasi untuk sudut tu sikit, kita akan gunakan petua cosinus. Petua cosinus. So sekarang ni Madam nak cari sudut dekat, so Madam cuba tukar warna, Madam nak cari sudut dekat warna kuning ni. Dekat warna kuning. So bila sudut tu dekat warna kuning, perkara rumus kita akan menjadi P kecil kuasa 2 sama dengan. Selain daripada huruf P, ada lagi huruf R dan juga huruf Q. R kuasa 2 tambah Q kuasa 2 tolak 2 RQ. Okay, 2 RQ cos dan kita sedang mencari warna kuning. Warna kuning itu adalah P. So kat situ Madam buat cos P. Okey. Sekarang untuk penulisan rumus, ada masalah tak? Cara nak design rumus ni dulu. Okay. So kalau tak ada, Madam teruskan. Dan Madam akan tulis nilai-nilai yang dah ada. Yang pertama, P kuasa 2 Madam dah ada dah. P 5. Jadi P kuasa 2 adalah 25. R kita ialah 4. Jadi R kuasa 2 jadi 16. Tambah dengan Q kita 7. 7 kuasa 2, 49. Tolak dengan 2. R kita 4. Q kita 7. Dan kita tidak mampu mencari apakah nilai P kerana nilai P itu soalan yang tanya. Jadi tak boleh ganti nilai. Okey, Madam akan buat proses penggantian nilai. Okey. So yang pertama, Madam tengok nilai di sini negatif. Madam akan pindahkan dia ke sebelah kiri. Tapi sebelum pindah tu Madam kira sat. 2 darab 4 darab 7. Okey, 56. Jadi Madam pindahkan kat sini positif 56 cos P. Sama dengan, okey, kat sini akan jadi 16 tambah 49 tolak 25. Macam tu. Okey, sat Madam kira sat. 16 tambah 49 tolak 25. So, Madam dapat 40. So, Madam padam, Madam nak tulis nilainya ialah 40. Okey, soalan nak nilai P. Jadi, mula-mula Madam kena nyahkan nilai 56. So, kalau Madam tulis kat sini, dia akan jadi cos P sama dengan 40 bahagi dengan 56. Okey, last. Jadikan P sebagai tajuk. Pindahkan cos. Bila kita pindahkan cos, dia jadi cos kuasa negatif 1 dan nilai di dalam perut cos ialah 40 per dengan 56. Tekan kalkulator sekali saja. Awak boleh perhatikan di sini Madam tidak membazirkan masa. Tak tekan lagi kalkulator sebab kalkulator kita sudah yang canggih. Dia mampu kira. Okey, cara nak tekan kalkulator, kita tekan shift. Kita tekan cos. Dia akan keluar cos kuasa negatif 1, art cos. Dan dalam kurungan, masukkan 40 per dengan 56. Tutup kurungan. Sama dengan, terus kita dapat sudut 44.42 darjah. Okay, 44
4.42 darjah. Ini untuk menjawab soalan kita yang pertama, dia suruh kita cari sudut QPR yang madam labelkan sebagai P besar tadi. Dan akhirnya madam dapat P besar bersamaan dengan 44.42. Okey, madam buka kepada soalan, silakan. Kalau ada tanya saja, jangan segan. Sebab kita dah berkenalan lama daripada bulan 10, 2022. Dan ini adalah episod terakhir, dah terakhir untuk Form 4. Lepas ni kita akan terus sambung dengan Form 5. Macam tu. Tapi kalau you all takut, saya main je dengan Form 4, tak ada masalah. Cuma kalau saya stop, saya malah nak study balik lah. Kalau saya keep going ngajar, saya jadi terpandai dengan sendirinya. Bukan bijak, saya oleh kerana saya mengajar, saya ingat balik apa yang saya ajar, jadi saya terpandai. Okey. Ada soalan yang itu? Okey, so kalau tak ada, madam teruskan supaya video kita bersambung, okey? Sebab kita record. Okey, seterusnya dia nak cari panjang dalam sentimeter untuk sisi PS. Jadi kita nak tengok PS duduk kat mana. Okey, so kita dapati PS berada di dekat warna hijau ni. Ni PS. Dia duduk situ. Okey. Dia duduk situ. Jadi sekarang, kita kena fikir apakah peranan tanda ni. Tanda tu apakah peranannya. Jadi madam nak guna gambar rajah yang barulah. Okey. So, madam nak tunjuk peranan garisan ni. Kita belajar semasa tingkatan 1 ke 2, saya tak ingat. Namanya sudut selang-seli. Kalau kita ingat lagi, sudut selang-seli namanya. Contohnya kalau madam panjangkan yang ini, dia jadi huruf Z. Jadi kesimpulan kita boleh buat nilai di sini adalah 70 darjah. Kerana satu garis lurus mempunyai sudut 180 dan telah dinyatakan sudut di situ adalah 110, jadi lebihannya nanti adalah 70. Okey, kalau sudut di situ 70, awak tengok madam buat warna kuning, apa yang berlaku, huruf apa yang terhasil? Okey, huruf apa yang terhasil? Itu adalah huruf Z. Oleh kerana huruf Z di situ, maka akan adalah sudut selang-seli. Saya lupa dalam bahasa Inggeris ke apa tu ya. Okey. So kita akan dapati bahawa sudut di dalam ni juga adalah 70 darjah, kesan daripada tanda selari dan menghasilkan kita panggil sudut selang-seli. Sampai situ boleh? Boleh ne? Okey, so madam teruskan. Okey, madam teruskan. Tadi kita dah kira sudut dekat P tadi. Tadi kita tadi kira yang warna kuning ni tadi. Warna kuning tu. Okey, kalau warna kuning campur warna purple jadi 70. Kita buat macam tu. Tadi kita kira yang warna kuning. Jumlah semua sekali 70. Jadi, madam boleh simpulkan bahawa, okey, kat sebelah sini tadi kita dapat 44.42 darjah. Itu warna kuning tadi. Kemudian kita ada satu lagi warna purple hujung sini. Dan kita tahu kuning campur purple sama dengan 70. Kuning campur purple jadi 70. Jadi, madam boleh cari sudut yang warna purple. Sudut yang warna purple, 70, tolak dengan 44.42. So, madam dapat sudut di situ, 25.58. 58.
Okey, ada soalan tak situ? Tak payah tanya tak payah tanya. Cakap Kelantan pula dah. Tak faham tanya. Okay, sebab soalan ni kan dia trik sikit sebab dia bahagian C awak. Ni bahagian C. Dia tak akan tanya mudah sangat-sangat. Tapi dia ada apa yang kita belajar daripada form 1, 2, 3, 4, 5 ada. Okey, kemudian cuba perhatikan. Media lukis sekejap saja warna hijau ni. Sekejap saja nanti media padam. Sini ke sini. Sini ke sini. Sini ke sini. Segitiga. Sudut segitiga yang dalam tu adalah 180 darjah. Okey, jadi kesimpulannya, kita dah ada sudut dekat warna purple 25.58. Kita dah ada sudut kat sini 110. Maka madam boleh cari apakah sudut di sini. Senang sahaja. Perhatikan betul-betul madam gunakan warna biru. Di sini, di sana, di situ. Membentuk huruf Z. Jadi kalau madam ada sudut di sini, secara automatik madam dapat sudut di sini sebagai 44.42. Okey, kalau tak faham sila tanya. Madam akan jawab. Okey, so semua sudut dah ada, jadi madam dengan mudahnya mencari panjang kawasan berwarna biru. Okey, nak guna apa? Sudut banyak, sisi ada seketul. Cuba perhatikan, sisi cuma ada seketul saja. Iaitu ini saja sisi dia. Jadi madam kena guna, kalau ada sudut banyak, guna petua sinus. Okey, so madam akan gunakan petua sinus. Yang pertama, madam akan guna nilai yang ini. Mata memandang iaitu, so dia jadi 7 bahagi sin 110 darjah. Sama dengan, madam nak cari nilai ni. Nak cari nilai tu. Nilai tu adalah hasil mata daripada R. Sin 44.42 darjah. Okay, so kita nak cari R, kita tinggalkan R sorang-sorang di sebelah kanan. Sama dengan 7, kita darabkan dengan sin. Okay, kita darabkan dengan sin 44.42 darjah. Dan kita bahagikan dengan sin 110 darjah. Terus kita tekan kalkulator. Okay, jangan main potong-potong suka-suka. Tekan je kalkulator, beli kalkulator canggih macam ni, jangan risau tak boleh bawa exam ke apa, jangan risau. Boleh, okay? Boleh bawa exam. Sin 44.42 tutup kurungan, bahagi dengan sin 110 tutup kurungan sama dengan. So dapatlah panjang R ialah 5.21 cm. R sama dengan 5.21 cm. Untuk sentimeter, dia valid untuk 2 decimal places. 2 tempat perpuluhan. Okey. So madam dah habis soalan yang ini. Okey, baru soalan A yang kedua. Okay, madam buka kepada soalan. Kalau nak tanya silakan. Satu guna petua sinus, satu lagi guna petua cosinus. Dua-dua madam guna. Okay. Tak apa, nak tanya-tanya sila-sila. Saya dah study dah ni, jangan risau. Saya memang dah start kerja minggu ni. Hari ni hari pertama kerja. Memang sakit lengan sedikit. Lama tak menulis dekat whiteboard. Lama tak bercakap. Jadi sakit tekak dengan sakit lengan sikit. Besok saya akan bertenaga semula lah. Okay, lama berehat. So sebab itu ada pelajar bila dia hantar soalan dekat saya tak jawab tu bukan saya sombong, bukan. Sebab saya sedang bekerja. Pukul 8 hingga pukul 4 saya bekerja. Saya makan gaji lah, saya jadi pensyarah kan, saya kerja. Malam saya buat kerja tambahan yang inilah untuk arwah ayah saya lah. Saya dah bagi tahu tadi, awal-awal tadi.
Okay, kenapa saya bersungguh sangat buat kelas AdMed malam-malam? Untuk mencari pahala lebih untuk arwah ayah saya. Okey. Mana rasa tak okey? Kat mana rasa macam bila saya ajar ni rasa macam tak nak jawab je soalan ni nanti exam. Kat mana? Saya boleh tolong awak kat mana tu? Sebab saya kalau boleh saya tak nak pelajar kata tajuk ni susah. Sebab dia mudah sangat. Rumus bagi sudut kena ingatlah segitiga totalnya 180, garis lurus 180, sudut selang-seli nilainya sama. Kita kena hafal benda-benda tertentu sahaja. Okey. So kalau tak ada saya teruskan dengan ambiguity. Ambiguity kena banyak-banyak bersabar. Dia mudah saja. Cuma kadang-kadang bila kita argue dengan kawan-kawan kita, dia mempunyai pendapat yang berbeza dan dia kata kita punya salah dan kita pun stres. So kalau kita rasa kita punya dah okey, pun stop. Walaupun kawan kita kata tak okey, kalau kita faham, kiranya kita okey lah tu. Okey, soalan kata. Kita kena baca soalan dulu. Yang pertama dia kata, garis lurus PQ dipanjangkan ke Q prime. Kita pun ikut dia. Dia suruh panjangkan, kita panjangkan. Tak ada masalah. Ikut je. Suruh panjang. Kita ikut. Sampai bila ni? Kita buat panjang sekejap sampai situ. Okey, kita dah jawab. Garis lurus PQ dipanjangkan. Soalan yang kedua, maklumat yang kedua, dia kata kat sini panjang QR kita tahu dia adalah 5. Sama juga dengan Q prime R, mesti 5 juga. Jadi kita ambil jangka sudut hak tajam tu, kita ukur 5 kat mana? Okey, saya tak ada yang digital tu, faham ke? Jangka lukis tu. Ada ke jangka lukis? Awak ada tak jangka lukis? Awak ambil ni jangka lukis tu hak tajam tu letak dekat R. Hak ada pensel tekan tu letak dekat Q. Awak ukur jaraknya 5. Lepas tu awak pun sentuh pada sini pula. Gerakkan di situ, sentuh kat sini. Contohnya kena kat situ. Comel. Kat sini kena ambil pembaris, sambunglah dia. Sambung. Sambung. Itulah dia nilai Q prime. Jadi, hak selebihnya nanti padamlah. Hak ni salah. Ni terlebihlah. Padam. Okey, padam. Kemudian, kita label kalau di sini 5, di sini pun 5. Tu dia ambiguity. Cara nak cari yang tambahan tadi. Boleh ke ni? Okey ke? Ke cikgu awak skip tajuk ni? Jangan skip. Kalau cikgu awak skip, kita belajar dengan media Z. Sebab tajuk ni senang. Saya janji senang. Okay? Saya janji dia senang. Saya tak pernah belajar pun saya boleh tajuk ni. Senanglah maksudnya. Okey. Tak siap lagi. Dia kata, cuma saya tak puas hati dia kata trapezium ni. Ke saya salah ni? Awak rasa dia trapezium ke awak? Saya rasa macam bukan. Okey, saya ambil ni je. Lakarkan PQ prime RS. Saya nak lukis balik PQ prime RS. Saya nak lukis yang kuning tu tempat lain. Okay, saya nak lukis yang kuning tu di tempat lain. So, saya pun lukis. Okey, ambil pembaris kita lukis. Yang pertama saya ada begitu. Di sini S, di sini P. Kemudian yang ini selari. Saya ada, saya alihkan yang ni sikit. Okey, selari. So yang ini saya panjangkan sedikit tadi sebab arahan soalan. Saya panjangkan begitu.
Trapezium ke dia? Tak apalah. Malah nak fikir trapezium tu dah. Okey, Q prime, sini R. Itulah dia soalan B1. Lakarkan ... PQ prime RS. Cuma saya tak nak kaji trapezium tu lebih-lebih. Tapi kalau awak nampak dia trapezium, biarlah. Cuma saya lupa. Saya lupa. Saya dekat matrik saya jarang guna trapezium segitiga. Jadi saya agak lupa sedikit lah. Okay, nak kata tidak, ya pula. Tak reti. So yang ini kalau saya salah, maafkan saya. Yang penting saya nak teruskan di sini, benda-benda penting. Kalau ikut channel cikgu apa nama dia? Cikgu. Sekejap saya buka ni sekejap. Saya memang lupa nama cikgu tu. Saya buka. Sabar. Okey, tu keluar nama kawan saya pula. Keluar yang gosip. So kat sini, ni dekat read more. Ni video cikgu mana? Katakan yang atas ni. Kita tengok. Saya nak tengok tu. Sabar. Bukan cikgu Chong. Dia bukan cikgu Chong. Ada cikgu lain. Ni cikgu apa nama ni? Cikgu Hasan. Video cikgu Hasan. Cikgu Hasan ni kelakar. Okey. So daripada video tu kan, saya belajar yang dengan cikgu Hasan tu lah. Video dia, saya tengok video dia sebab saya tak ada buku rujukan sangat. Dia kena cari beberapa perkara untuk kita isi hasil daripada ambiguity ni. Yang pertama, sudut dekat sini kita dah tahu tadi, iaitu 110 darjah. Sudut sini. Kita tak boleh lukis dan tinggalkan, tak boleh. Kemudian kita ada, kalau ikutkan yang dalam tadi, sudut kita yang dalam ni tadi. Kalau siapa ingat, masa kat sini tadi, masa kat sini tadi, sudut kat sini kita dapat berapa? Lepas tu kita akan cari sudut di sini. Kita dapat berapa? Kerana Madam nak cari sudut yang di hujung sini. Tujuannya Madam nak cari sudut yang hujung sini. Dan Madam nak cari sudut di sini. Dan nilai di sini. Nilai di sini dah tahu kan berapa ni? 70. So sekarang Madam nak mencari nilai-nilai tersebut. Tapi gambar rajah kita sampai situlah. Terpadam lah Pak. Saya buat warna putih balik. Saya guna pen warna putih tadi. Saya nak cari sudut-sudut yang penting di situ. So kita tengok sudut-sudut yang penting kita lukis kat sini balik. Mana gambar rajah kita? Kat sini. So sekarang kena fikir dalam sedikit tajuk ni sikit je. So tadi Madam dah dapat sudut dekat warna pink ni. Sudut warna pink ni 44.42. Kemudian Madam dalam proses nak mencari sudut yang hijau. Sudut yang hijau. Kemudian Madam ada beberapa sisi. Yang pertama sisi kita ialah 4 di sini. 4. Lepas tu kita ada 5 dan kita ada 7. Jadi Madam boleh carilah sudut dekat Q tu. Madam boleh cari sudut dekat Q ni. Contohnya Madam buat warna biru ni sekarang. Madam dalam proses nak cari sudut Q. Kenapa nak sangat cari sudut Q? Kerana kalau dapat sudut Q di sini, Madam dapatlah sudut sebelah dia ni. Dia berjangkit-jangkit begitu. So semasa nak cari sudut Q, pelajar boleh guna rumus sinus, rumus petua cos. Untuk petua cos, Madam nak cari nilai Q, Madam boleh buat sin Q per dengan, kita lajakkan mata yang memandang, dapat nombor 7 per dengan 7.
sama dengan sudut dekat sini medium tak ada. Tak ada kat sini. Jadi medium ambillah sudut yang ada saja yang warna pink. So yang warna pink tu matanya mengarah ke sana. Sama dengan sin 44.42 darjah perkan dengan pandangan matanya dekat 5. Okey, so madam kalau boleh madam tak buat terus, tengok betul-betul madam buat proses pertukaran Okey, first pelajar mungkin keliru ni, macam mana sin boleh berada di atas, panjang berada di bawah. Kalau ada masalah macam tu, apa nama rumus tadi? Ada pelajar kata boleh guna rumus. Sekejap saya baca. Boleh guna rumus Heron. Boleh. You boleh guna rumus Heron. Cuma madam yang tidak berapa mahir. Rumus tu madam jangan-jangan guna. Okay? Tapi kalau pelajar nak guna rumus Heron pun boleh. Tak ada masalah. Boleh guna. Okay, cuma masa madam buat latihan, madam kan tak guna buku rujukan. So perkataan Heron tu mula-mula madam terkejut pelajar tanya Heron tu apa. Pelajar Sarawak itu tanya. So nak guna petu Heron boleh. Cuma madam tak biasa. Okay, sebab matematik dia ada banyak jalan kerja. Okay, so madam teruskan. So bila madam tinggalkan sin Q di sebelah kiri, 7 ke sana dia akan jadi darab. 7 darab dengan sin 44.42 darjah bahagikan dengan 5. Kalau dia nak cepat, dia tinggalkan Q di sini. Dia pindahkan sin ke sebelah kanan jadi add sin dan dia akan tekan kalkulator 7 sin 44.42 darjah bahagi dengan 5. Maksudnya dia tekan kalkulator sekali sahaja. Okey, so kita tengok, kita check berapakah sudut Q. So sudut Q di situ. Okey, add sin pecahan 7 sin 44.42. 7. Sekejap saya salah ni. Saya delete jap. Saya nak tekan tadi 7 sin 44.42 tutup kurungan, bawahnya 5. Okey, tutup kurungan. So saya akan dapat sudut di situ ialah 78.49. Okey, sudut dekat sini yang dalam ni sekarang, yang dalam ni banyak ke anak-anak panah. Yang dalam ni ialah 7 mana ni? 78.49. Kemudian kita ada satu masalah ni. Takkanlah sudut yang dia lebih daripada 90 darjah kita katakan dia sebagai 78. Perasan tak sudut ni? Okey, madam buat sekejap warna hijau hijau terang. Ni ke sini 90 darjah dah. Tetapi sudut kita lagi keluar. Lagi keluar. Jadi sudut kat situ tidak logik 78.49. Faham ke tak? Faham ke tak, Wak? Daripada pengiraan tadi, jawapan kita dapat 78.49 darjah. Kita sedang mencari kawasan biru. Kawasan biru dia bukan 90 darjah. Dia bukan begitu. Dia terkehel ke sana. Jadi agak mustahil nilai yang luas ini adalah 78. Bermaksud 78.49 adalah sudut di sebelah sana. Dan sudut di sini sebenarnya adalah 180 tolak 78.49. So sudut kat sana ialah 101. Okay, 101.49.
1. Iaitu yang kena fikir lebih sedikit. Sebab kalau kita belajar trigo, sin dia boleh berada pada sukuan pertama dan sukuan yang kedua. Jadi sebab itu madam berani tukar. Okey. Boleh ke sampai situ? Boleh. Boleh so madam bila nilai sana, madam buat garisan tadi So kat sini tadi kita tahu kat sini tadi 70 dah beres. Sini tadi 5 cm. Kat sini 5 perpuluhan kita cari tadi 5.21. Apa lagi sudut nilai-nilai yang kita ada. Kemudian yang ini madam lukis sekejap je. Sini ke sini 5. Sini ke sini 5. Sebelah sini tadi kita dapat 70 mana dia tadi? 78.49 tadi. Ini daripada jawapan atas ni. Oleh kerana kakinya sama, jadi sudut di sini juga adalah 78.49. Boleh? Okey, kemudian kita boleh cari sudut di puncak ni. Okey, macam mana nak cari sudut di puncak? Dia merupakan segitiga. Jumlah sudut segitiga 180 darjah. Medan tolak hujung sana 78.49 dan tolak lagi sekali 78.49. Jadi tinggi pada puncak ialah 23.02. So atas ni adalah 23.02 darjah. Okey ke? Okey, madam. Okey, so nilai-nilai tu kena awak tulis juga di dalam hasil sketching. Hasil lakaran PQ bar, PQ prime RS. Kena ada nilai-nilai tu dalam lukisan awak. Tak boleh tinggal dia kosong-kosong macam tu. Okey. So seterusnya, yang soalan last, mencabar sikitlah kita berfikir tapi kita berguru jadi dia tak adalah payah. Seterusnya, dia suruh madam cari luas dalam sentimeter persegi sudut luas Q prime R. Jadi kat mana tu Q prime R. Dia suruh madam cari keluasan yang berwarna biru. Sekejap Q prime R. Dia suruh cari keluasan yang ini. Okey, so kita ada tadi beberapa sudut lah. Kita ada tadi beberapa sudut. Yang pertama kita ada sini 5, sini 5. 5 yang di sana hasil, kita tengok kat sini madam buat warna kuning, warna kuning dekat Q. Jadi kuning ni dia pandang ke sana. Kuning pandang ke sana. Jadi nilai Q kecil adalah 5. Okey, satu lagi kita ada sudut dekat sini. Sudut yang sama. So kat sini kita panggil Q prime kecil adalah 5. Okey, so kalau kita nak sudut, nak luas sama dengan 1/2 darab something sin something. Okey, so kita nak guna sudut yang mana dan kita nak guna sisi yang mana. Kita nak guna sudut yang mana, sisi yang mana. Kalau madam tak nak cari pun sisi di sini, tak nak cari pun sisi kat sini, oleh kerana madam tak nak cari, madam akan guna sudut dekat R. So sudut dekat R tadi kita dapat tadi, yang baru kita kira tadi 23.02 darjah.
Oleh kerana nilai di sini ada nilai R besar, jadi di depan ini akan menjadi Q5 dan Q5, Q prime yang kedua. Kalau nak senang, Madam buat warna sama. Yang mula-mula Madam buat Q yang berwarna pink darab dengan Q yang berwarna purple. Sebab nilai itu ada dalam gambar rajah. Nilai R tiada. Jadi Madam menggantikan nilai tiada itu dengan sudut. Sudut 2302 ini adalah milik R. Gitu saja untuk kita mengira nilai luas. Sorry. So kita tekan kalkulator. Setengah ni 0.5 lah. Darab dengan 5, darab dengan 5, darab dengan sin 23.02. Tutup. Dan keluasannya kita akan dapat 4.89. So jawapannya ialah 4.89 cm persegi. Detail Madam terang malam ni. Cuma berbanding episod 1, episod 2 dia lebih mudah. Episod 3 ni dia lebih mencabar sebab dia mula bermain dengan sudut, dengan trapezium, benda-benda yang kita hampir lupa. Tengok saya lama dah tak buat latihan matematik moden, saya lupa dah bentuk-bentuk dia. Belum bentuk rhombus lagi. Saya dah tak ingat. Okay? Sebab itu matematik perlukan latihan. Okey, saya buka kepada soalan kerana pada malam ni kita adalah malam terakhir untuk tajuk 9. Besok hari Isnin, kita akan memilih tajuk baru yang lain. Okey, tajuk baru yang lain. So kita memang tak ada pilihan dah. 10 dah, 9 dah, vektor minta maaf tak boleh. Geometri koordinat dah, hukum linear dah, janjang pun dah, indeks log sudah, sistem persamaan sudah, fungsi kuadratik sudah. Yang tinggal hanyalah tajuk fungsi. Jadi besok sedang eloklah Madam mengajar tajuk fungsi, dan untuk pelajar tingkatan 4 yang mula-mula ambil AdMath, dia akan belajar tajuk fungsi. Sebab itu Madam pilih tajuk terakhir kita ialah fungsi. Okey, silakan yang nak tanya silakan. Hypotenuse. Okey, kalau seandainya dia tu sudut tegak, baru wujudnya hypotenuse. Sebab itu Madam argue tadi trapezium tu. Sebenarnya kalau Madam ataupun nilai di tengah-tengah tu mesti ada sudut tegak. Contoh Madam cuba ingat-ingatkan kembali. Contoh yang ini kot dia akan jadi sudut tegak. Mungkin iaitu. So gambar rajah tu akan menjadi trapezium kalau Madam buat bentuk tu. Tapi hypotenuse mesti lebih panjang daripada panjang sisi yang lain. So pada Madam dia adalah mustahil. Okey, kawan kita tanya adakah mustahil atau tidak hypotenuse lebih kecil daripada sisi? Jawapan Madam ialah mustahil. Okey, mustahil sebab dia terhasil daripada kalau Madam di Kolej Matrikulasi Kelantan, Madam ada satu jarak ke sana laluan bumbung gajah, susur gajah, dan kat sini pun ada susur gajah. Okey, kalau ikutkan Madam akan lalu ke sini dan ke sini untuk pergi kelas. So Madam tahu tu jarak yang panjang, sebagai cikgu mat, Madam memilih untuk melalui kawasan yang ini. Walaupun nampak panjang, dia adalah jarak terpendek jika dibandingkan jarak yang berwarna kuning. So Madam apply semasa kehidupan Madam lah. Madam tak ada buat laluan berwarna kuning di bawah bumbung supaya redup matahari, tidak. Kecuali hujan. Kalau hujan, Madam akan guna laluan berwarna kuning. Tetapi dalam matematik, hypotenuse adalah jarak yang paling panjang.
Nanti Meda kaji lebih yang itu. Okay, Meda kaji lebih yang itu. Cuma kalau trapezium tadi, Meda dah boleh nampak dah sekarang. Kalau Meda melukis satu garisan tinggi dan Meda lukis sudut 90 darjah, kita baru boleh nampak bahawa soalan kita adalah trapezium. Tapi semasa di sini tadi kita tak nampak sebab kita tak nampak sangat. Saya tak tahu apa yang tak kena dengan lukisan ni, tapi mata saya tak nampak. Tapi bila saya buat lakaran saya tadi, saya mula nampak. Maksudnya dia buat benda macam tu lah. Dia cari sudut 90 darjah. Tapi benda kalau kita tak lukis, kita tak nampak. Bila saya lukis, sekejap pen saya ni besar ni. Okay. So bila saya lukis, macam tu, saya buat macam ni. Baru saya nampak dia adalah trapezium. Kalau saya tak lukis, mata saya tak nampak. Mungkin mata pelajar nampak. Saya dah lama tak main dengan bongkah-bongkah ni. So saya tak nampak tadi. That's why saya highlight perkataan trapezium sebab saya tak nampak bentuk itu. So bila dah jadi gitu, akhirnya dia membentuk trapezium. Okay. Silakan kalau ada soalan lagi silakan. Kita boleh berbincang, tak ada masalah. Sementara saya cari info. Gitu bentuk dia, trapezium. Saya selalu tengok bentuk macam ni, Wak. Saya ingat saya memori saya semasa tingkatan 5 dulu, saya faham trapezium macam ni. So bila keluar bentuk tadi, saya hampir-hampir salah dah. So perkataan trapezium, kita robah balik, boleh diguna pakai di sini selepas saya membuat garisan 90 darjah. Okey, ada lagi tak soalan? Anak saya kata tak ada. Tak ada dah? Okey, so saya betulkan tadi perkataan trapezium adalah betul. Okey, trapezium adalah betul. Cuma bila pelajar guna rumus Heron tadi, okey, pelajar yang belajar tentang Heron, tajuk berapa? Saya suruh pelajar ingatkan saya untuk gunakan Heron, tapi pelajar lupa ingatkan saya memang tak ingat lah. Heron saya pun dah tak ingat tajuk berapa. Okey. Kalau boleh guna Heron, lagi mudah guna Heron lah. Okay, sebab rumusnya simple. Okay, saya pernah buat dalam, kalau tak silap saya letak dalam WhatsApp group tentang Heron tu. Saya ambil gambar. Cuma saya sekarang ni lupalah muka surat berapa saya ambil gambar tu, saya lupa dah. Alright, so esok macam mana ni? Boleh ke tajuk fungsi ni esok? Boleh, Madam. Boleh? Yang tentang 5 esok dia tak nak study dah.